Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberkati majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat ke-31. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia-Nya, iaitu nikmat iman dan Islam, serta dapat kita bersama lagi pada malam ini di dalam satu majlis ilmu di dalam kitab Fiqh As-Sirrah jilid yang pertama karangan Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Maka kita teruskan lagi pengajian kita pada malam ini, masih di dalam tajuk yang sama, iaitu Sakibaki Agama Hanif dalam Jahiliyah Arab. Dan kita terus pada muka surat penghujung, muka surat 44. Sedikit imbasan mengenai penghuraian pada awal tajuk ini, iaitu bagaimanakah sakibaki ataupun bagaimanakah boleh hadirnya kalangan orang Arab yang ketika dahulu mereka ini beriman kepada agama Hanif, agama yang lurus, millata abikum hanifa, suatu agama nenek moyang mereka, iaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan, anugerahkan dan juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka selepas itu Nabi Ibrahim AS telah mengajarkan, mendidik serta mewasiatkan agama tersebut, iaitu kepada 3 orang Nabi ketika mana hayatnya masih hidup. Ada riwayat menyatakan 4 orang Nabi. Yang pertama adalah Nabi Ismail AS, iaitu di kota Mekah. Itu anak sulung kepada Nabi Ibrahim AS bersama dengan isteri yang kedua, iaitu Siti Hajar. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS mengajar, mendidik, mentarbiah dan mewasiatkan agama Hanif ini kepada Nabi Ishaq AS, iaitu di Baitul Maqdis, Palestin, Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis di Palestin. Ini adalah anak yang kedua, isteri kepada yang pertama, bersama isteri pertama, iaitu Siti Sarah. Yang ketiga adalah kepada sepupu jauhnya,
Allah Subhanahu wa taala menukilkan dalam peristiwa permusafiran permusafiran antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam. Dan yang ketiga, dalam ayat yang lain mengenai dalam suratul Baqarah, secara ringkas saya sebutkan, iaitu agama ini juga telah diwasiatkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada cucunya Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ada juga para ulama mufassirin menyelidiki daripada ayat itu, menyatakan antara dua perkara ataupun ada dua pandangan. Pertama, ketika mana hayat Nabi Ibrahim AS masih hidup, ia dapat bertemu dengan cucunya Nabi Yaqub AS. Yang kedua, ada riwayat menyatakan tidak dapat bertemu dengan Nabi Yaqub AS. Maka tetap juga Nabi Ishaq AS mengajarkan, mendidik dan mewasiatkan agama Hanif ini kepada anak kandungnya Nabi Yaqub AS. Yang masyhur kisah Nabi Yaqub AS mempunyai seorang anak kandung juga seorang Nabi, iaitu Nabi Yusuf AS, serta ada adik-beradik kandung Nabi Yusuf yang beriman ketika itu, iaitu Abu Yamin ataupun Bunyamin. Yang lain tu adik-beradik kepada Nabi Yusuf AS, mereka ini telah menganiaya dan menzalimi Nabi Yusuf AS. Itu secara ringkas silsilah agama Hanif ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim AS kepada anak-anak, cucu dan sepupunya. Dan kita fokus kepada bahagian negara Arab, semenanjung Arab, yang selepas itu bila mana silsilah keturunan kaum kepada Nabi Ismail alaihissalam ini makin membesar dan selepas itu hadirnya seorang pemimpin besar daripada pimpinan kaum kafir Quraisy ketika itu yang bernama Amru bin Luhai bin Qama'ah. Dan beliau inilah yang menarik berhala, yang membawa berhala itu, agama itu, patung-patung berhala itu dari kerajaan Syam. Sehingga kan telah mencampur adukkan agama yang benar, agama Hanif, dengan agama penyembahan berhala ketika itu, dan akhirnya sehinggalah membentuk kalangan masyarakat orang Arab jahiliah yang membawa satu agama yang telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik ataupun dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala sebagai khatimun nabiyyin, iaitu penamat segala nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada tajuk ini juga dia huraian dia ni panjang. Yang huraian ni panjang ni boleh baca sendirilah insya-Allah. Hanya saya nak kaitkan sejarah bagaimana juga keadaan-keadaan yang berada di kawasan semenanjung Arab ini, dari utara sampailah selatan, di antaranya sehingga pada kerajaan Yaman, ataupun dahulu nama dia adalah kerajaan Sabah. Sebelum itu juga perkara-perkara yang syirik dan kufur ataupun khurafat yang dilakukan mereka orang Arab jahiliah ini, telah pun sebelum ini saya huraikan, antaranya dalam mereka melakukan ibadah, antaranya dalam bab berdoa, bab bertakarrub kepada Allah, mereka melakukan perkara-perkara khurafat dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab berkorban pun begitu juga, menyembelih pun begitu juga, telah pun saya huraikan. Seterusnya dalam bab perkara-perkara bernazar pun sama juga, menyalanggahi syariat dan juga akidah yang sebenar, dan juga mengenai kepercayaan mereka kepada binatang-binatang yang suci kononnya bagi mereka, iaitu binatang ternakan unta dan juga kambing. Maka selepas itu mereka juga melakukan perkara-perkara tilik. Tiliklah, itu pun juga perkara khurafat. Antaranya adalah meramal nasib. Orang Arab juga kepercayaan mereka, perkara khurafat yang mereka lakukan adalah dengan meramal nasib.
Dan contohnya adalah mempunyai anak panah yang nama dalam bahasa mereka, istilah mereka diberikan sebagai azlam. Anak panah ini juga kalau merujuk dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, azlam ialah anak panah yang belum dipasang bulunya. Dan azlam terbahagi kepada 3 perkara, 3 keadaan. Pertama, panah yang padanya terdapat tulisan ya dan tidak. Azlam ini mereka gunakan untuk mengetahui nasib kerja yang hendak mereka lakukan, seperti bermusafir, berkahwin dan seumpamanya. Maka kaedah azlam ini, ya atau tidak, ya itu adalah menunjukkan baiklah keadaannya dalam nak melakukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan. Tidak itu adalah bala yang akan datang kepada mereka. Sebagai satu contoh, pernah berlaku peristiwa pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersama dengan penduduk jalan yang kafir tapi boleh dipercayai, Abdullah bin Uraiqat, dan juga hamba ataupun budak pekerja kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu Amir bin Fuhairah. Ketika itu dikejar oleh seorang orang Arab juga, kaum Quraisy juga, yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Dia ini yang satu-satunya dapat mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pinggiran laut. Sebelum dia nak kejar Rasulullah dengan menaiki kuda yang tegap, dan dia pun punya badan yang tinggi dan tegap. Sebelum dia pergi, dia gunakan azlam ni, anak panah ni. Lepas tu dia tilik. Maka beberapa kali dia tilik, ada riwayat menyatakan 2 ke 3 kali. Dan kisah mengenai Suraqah bin Malik nak kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya lain diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Juga dalam kitab sirah, kitab-kitab sirah yang masyhur mengenai kisah tersebut. Dan sebelum dia nak pergi tangkap Rasulullah dan dia dapat mengetahui di manakah jalan Rasulullah pergi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dia gunakan azlam ni, anak panah. Dia masukkan satu anak panah yang saya sebutkan tadi bernama azlam, ada tulisan ya dan tidak. Dia masuk dalam satu bekas dan digoncangkan, dan apa anak panah yang jatuh, yang makna ada 2 anak panah, satu yang tulis ya, ada satu yang tulis tidak. Dan kali pertama jatuhnya perkataan tidak tadi, makna datangnya bala kepada dia andai kata dia nak pergi tangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih keadaan dia masih kafir. Dia tetap juga masuk Islam pada tahun selepas berlakunya pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam. Lepas tu dia teruskan lagi sekali buat tilikan tu, meramal nasib, adakah dia datang bala ataupun mencapai kejayaan dapat tangkap Rasulullah atau tidak. Tetap juga anak panah yang menyatakan tidak ataupun datangnya bala menimpa pada dia juga. Akhirnya dia tetap juga nak kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Siapa yang dapat tangkap Nabi ketika itu bersama dengan Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati, diberikan hadiah sebanyak 100 ekor unta muda. Ataupun ada riwayat lain menyatakan 200 ekor unta muda. Bukan tua, muda. Muda. Kalau buat sembelih tu daging tak lihat. Kalau nak bakar ke buat BBQ tu sedap, kan? Pergi kejar juga, dan akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia ringkaskan cerita 3 kali. Kuda yang dia naiki itu ditenggelami, ditelan oleh pasir, ditelan oleh tanah kaki kuda di hadapan, dan ada riwayat mengatakan di belakang sekali. Sampai kali ketiga tertelan juga kuda kepada si Suraqah bin Malik ini, dan tiba-tiba dia melihat jauh di hadapan yang ada Rasulullah dengan sahabatnya lain dikaburi dengan kabus berwarna putih. Dan sehingga kan akhirnya dia mengaku kalah, dan dia terus menjerit minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah balik tolong dia. Tolong dia. Kalau kita lah kena kejar dengan penjenayah, perompak dan sebagainya, agak-agak kita nak patah balik tadi minta tolong.
Tak ada kan? Lagi kita lagi, ataupun kalau dia macam tu kita tengok dia dah lemah ataupun sakit, kita patah balik, kawan-kawan kita pukul dia kan, dopai orang. Tapi tidak. Itu tidak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang sahih yang kita boleh dapat, dan juga itu adalah satu mukjizat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Mengikut di sini, Nabi ni bukan seorang yang penakut. Bila Suraqah bin Malik nak kejar Nabi ketika itu, Nabi tak pernah menoleh ke belakang. Tapi sahabat dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kejap-kejap toleh, risau dan gusar atas ada orang nak kejar dia, iaitu Suraqah bin Malik. Dan orang kafir, orang Quraisy tahu Suraqah bin Malik ni bukan calon-calon orang. Orang yang kuat, tegap, tinggi dan mempunyai kuda yang tegap. Dia risau, gusar, takut kena tangkap sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi guna firman Allah SWT tersebut. Jangan engkau risau, duka cita, sedih atau sebagainya. Allah bersama dengan kita, dengan kami. Maka betul Allah SWT memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Suraqah bin Malik minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara mafhum kisah dia, wahai Muhammad, bagikan aku satu surat perjanjian perdamaian. Makna jangan dia ni kena bala lagi. Nabi kata boleh, dengan syarat jangan lagi kau kejar aku ataupun mesti rahsiakan mana aku pergi, laluan mana aku nak pergi dan ke mana aku pergi. Sebelum itu juga Suraqah minta ditawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, apa engkau nak untuk melepaskan bala dan sebagainya daripada aku diseksa dan sebagainya. Nabi minta tu je, tak nak minta apa-apa. Minta jangan kejar aku lagi, tangkap aku lagi dan rahsiakan mana aku pergi. Lepas tu dia balik dalam keadaan dia menyatakan dia tak dapat jumpa di manakah Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dengan dua orang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu azlam tadi tu. Azlam ini juga diguna pakai, pernah saya sebutkan, iaitu pada awal kisah mengenai dikorbankan Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang patutnya akan dikorbankan, disembelih di depan Kaabah. Nazar yang dilakukan oleh bapa dia ataupun datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Juga itulah satu nazar yang bercanggah dengan syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, bab nazar mereka ini bertentangan dengan syariat dalam surah Al-An'am ayat 138. Maka dalam bab nazar pun ada hukum wajib, ada hukum sunat, ada hukum makruh, ada hukum haram kita bernazar. Seterusnya mengenai keadaan lagi, keadaan orang Arab ketika itu di kawasan semenanjung Arab. Mereka juga ada yang segelintir sahaja yang masih mengekalkan ataupun mewarisi agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi kebanyakan mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencampur adukkan agama yang tidak benar. Sebagai contohnya, dalam kitab Ar-Rahiq wal Makhtum Sirah Nabawiyah merakamkan kisah mengenai ketika mana mereka bertawaf. Maka kisah ini masyhur bila mana mereka menunaikan haji dan juga menunaikan umrah. Haji dan umrah ni, pensyariatan ini pada agama Hanif lagi. Bukan kepada agama yang kita anuti hari ini yang dibawa oleh Rasulullah, tapi pada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bila mana orang luar datang ke tanah haram, iaitu Masjidil Haram ataupun kota Mekah, penduduk pembesar kaum kafir Quraisy ini menyatakan, kalaulah malu, ini cerita-cerita dikisahkan, kalau malu untuk melakukan tawaf dengan berpakaian dan sebagainya di hadapan Kaabah yang bertawaf, hendaklah tawaf itu dalam keadaan bertelanjang. Itu yang berlaku kisah mengenai ada mereka orang Arab jahiliah ketika itu, mereka bertawaf yang lelaki bertelanjang tanpa ada seutas benang sekalipun, yang wanita pula memakai pakaian
seperti mana di dalam rumah, macam pakaian dalam seksi dan sebagainya lah, untuk bertawaf. Kononnya untuk menghilangkan malunya kepada ketika mana bertawaf, suruh telanjang. Maka itu adalah satu sikap ataupun sifat, ataupun mereka ini membawa satu fahaman agama mereka, kerja yang bodoh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menukilkan di dalam surah Al-A'raf mengenai sikap mereka orang Arab jahiliah ketika itu, yang saya bacakan awal tadi, wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah pada tiap-tiap hari kamu ke masjid, iaitu atau mengerjakan solat, dan makanlah serta minumlah, dan janganlah pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dalam dalil yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu atau urusan dan amalan manusia, khasnya ibadah haji. Bukanlah kebajikan jika kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram, tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu berjaya. Dalam dalil yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu dinyatakan mengenai orang Arab jahiliah ketika mana melakukan bertawaf, elok pakaian baik, bagus dan sebagainya, tapi atas sebab malu untuk bertawaf, kononnya malu kepada Tuhan, mereka telah melakukan bertawaf dalam keadaan tanpa pakaian. Ini boleh dirujuk antara dalam kitab, kalau ini riwayat, dalam riwayat Imam Bukhari pun ada menyatakan peristiwa ini mengenai mereka ini melakukan ibadah tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian ataupun bertelanjang. Dan seterusnya, saya nak terangkan sedikit lagi, antara lagi amalan-amalan ataupun contoh amalan syirik, menyembah berhala, kepercayaan khurafat, merupakan amalan agama majoriti bangsa Arab ketika itu. Tetapi ini dah ada huraian dan kisah yang lain saya sebutkan. Namun ada juga ruang agama Yahudi, ini di semenanjung Arab. Ada juga agama Kristian ataupun nama dahulu adalah Nasrani. Ada juga agama Majusi yang menyembah matahari, bulan ataupun pokok dan sebagainya, ataupun api, yang telah bertapak beberapa kawasan penempatan orang Arab. Pertama yang saya sebutkan iaitu agama Yahudi, iaitu yang berada di Madinah. Mereka ni juga selalu jalur agama mereka datang daripada agama Hanif juga. Sebab apa? Agama Hanif Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajarkan, mewasiatkan kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Ini saya ulaskan balik. Nabi Ishaq di mana? Di Palestin, di Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebarkan agama Hanif ini pada dua wilayah yang besar. Yang pertama di Mekah dan juga di Palestin, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Maka di Masjidil Aqsa adalah yang meneruskan agama Hanif ini, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Lepas tu diteruskan anak dia yang bernama Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam ini berkahwin dengan orang di sana, dan juga mempunyai ramailah anak lelaki, antara yang masyhur bernama Nabi Yusuf alaihissalam, Abu Yamin ataupun Bunyamin. Ada juga yang bernama Yahudza ataupun Yahuda. Maka Yahuda inilah mereka salah silah menyatakan mereka ni kaum Yahudi. Kaum Yahudi Bani Israel, anak-anak nasab keturunan Israel. Dan Israel ini adalah gelaran yang Allah berikan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Baik sebenarnya, tapi mereka orang Yahudi ini yang telah kufur, syirik kepada Allah SWT,
Sebab itu mereka menyatakan mereka lah kaum Yahudi daripada adik-beradik Nabi Yusuf tadi, keturunan Bani Israel, anak-anak Israel, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi mereka telah sesat. Sebab itu mereka mencipta satu agama baru sebagainya. Walaupun lepas itu diturunkan Nabi kepada mereka, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lepas itu diteruskan sehinggalah akhirnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka bila mana Palestin ketika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, maka mereka telah menciptakan agama mereka sendiri, sehingga kanlah sebelum Masihi lagi kerajaan Rom, tentera Rom telah memerangi Palestin. Maka kat situlah sebenarnya kalau orang tanya bilakah datangnya sejarah mengenai anti-Yahudi, sebenarnya yang membawa anti-Yahudi ni adalah daripada kerajaan Rom lagi ketika itu. Dari situlah orang Yahudi bertebaran lari. Ada yang lari pergi ke Syam, ada yang lari pergi ke Madinah. Mereka ni telah lama tahu kenapa mereka lari ke Madinah. Sebab apa? Akan diutuskan khatimun Nabi, Nabi yang terakhir. Di manakah mereka menyata ataupun mengkaji ataupun mengetahui perkara itu? Iaitu di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, kitab Zabur sebagai contohnya, ataupun kitab Taurat. Sebab itu tidak pelik bila mana mereka berada di Madinah, mereka bersama dengan ada kaum yang lain, bangsa Arab yang datang daripada Yaman ataupun dulu kerajaan Sabah. Maka mereka menyebarkan agama Kristian ketika itu. Dan seterusnya di kerajaan Sabah pula, kerajaan Sabah terdahulu juga agama Yahudi ini berkembang luas. Minta maaf, agama Kristian ataupun agama Nasrani pun berkembang luas juga di kerajaan Sabah. Dan juga sebelum itu mereka ni ada pecah lah. Kalau merujuk dalam kitab ini, ada dua agama yang ada kepada penganut di kerajaan Sabah. Pertama, ada sebahagiannya yang beragama Nasrani. Yang kedua, mereka ni ada yang beragama Yahudi yang datang dari Madinah, dan ada segelintirnya yang beragama Majusi yang menyembah matahari, api dan sebagainya. Ini di kerajaan Sabah terdahulu sebelum zaman Rasulullah SAW lagi. Maka ketika mana berlakunya kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-Buruj ayat 1, 2, 3 tu nak ceritakan pasal bintang dan sebagainya. Ayat yang keempat itu, ayat yang keempat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan mengenai mereka yang membina apa? Ayat keempat, yang mereka ini telah membina parit, dan parit itu seluas-luas sedalam-dalamnya mereka menghidupkan api. Puncanya adalah ini juga diriwayatkan oleh kisah yang masyhur juga, merujuk daripada tafsir Ibnu Katsir dan juga merujuk daripada riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan riwayat yang sahih mengisahkan mengenai kisah Ashabul Ukhdud, merujuk daripada surah Al-Buruj ayat 4 sampailah ayat yang seterusnya. Ketika mana di kerajaan Sabah lahirnya ada seorang budak, atau nama budak yang baik ini nama dia Ghulam. Itu nama gelarannya lah, Ghulam. Dan Ghulam ini ketika itu raja ketika itu mereka ini menyembah kepada agama Majusi, agama Majusi. Dan bila mana tukang tilik dia, ahli sihir dia menyatakan akan lahir seorang budak yang akan menentang engkau, maka raja ketika itu menyatakan perlu cari budak itu. Saya minta maaf, ahli sihir itu menyatakan dia sudah uzur, dia sudah uzur dan perlu ada pengganti sebagai orang kanan kepada raja yang zalim ketika itu di kerajaan Sabah. Diriwayatkan, dikisahkan kalau dalam ulama yang pakar dalam ilmu tarikh, dalam sirah ini,
berlaku pada 523 Masihi, 523 Masihi. Dan ketika itu ahli sihir ni perlu, orang kanan daripada raja yang zalim itu perlu mencari pengganti untuk meneruskan kerja dia sebagai ahli sihir. Maka dibukalah kepada kanak-kanak remaja untuk mempelajari ilmu sihir. Dan dalam masa yang sama, si budak ini, ghulam ini pun belajar jugalah, ditakdirkan Allah belajar juga dengan ahli sihir. Dalam masa yang sama, dalam perjalanan dia pergi ke istana, dia ditakdirkan Allah SWT terserempak dengan seorang Buhairah. Buhairah ini adalah gelaran kepada mereka yang beragama Nasrani, ataupun pendeta ataupun paderi lah. Buhairah ni orang alim ulama dalam agama mereka yang beriman pada kitab Injil yang asli dan kitab yang lainnya yang asli. Maka di sini dia belajar dua ilmu, si budak ni, ghulam ni. Ilmu ahli sihir dia pun dia belajar, dalam ilmu mengenai agama yang benar pun dia belajar juga dengan Buhairah itu. Maka sehinggalah Allah SWT telah menguji budak ini ketika mana dia didatangi dengan binatang buas ataupun binatang liar. Di situlah dia uji, pakaikan agama yang dipelajari, agama yang benar dengan seorang Buhairah tersebut. Maka Allah SWT telah memakbulkan doanya, sehingga kan lepas itu binatang buas itu telah melarikan diri. Dan balik ni diceritakan kepada Buhairah itu. Buhairah itu menyatakan balik, bila engkau telah mempelajari ilmu agama ini, maka akan ada ujian-ujian yang engkau hadapi. Maka ada kata, ada orang tanya belajar dengan siapa, sebagainya, rahsiakan siapakah aku. Maknanya dia malah nak terlibat dengan perkara ujian yang akan dihadapi oleh si budak ghulam ni. Sehingga kanlah banyak perkara yang Allah SWT berikan kelebihan-kelebihan kepada budak ini, antaranya mengelokkan orang yang sakit kulit sopak. Ada juga pembesar daripada raja yang zalim tu, seorang yang sudah buta pun elok juga mata dia. Sampaikan raja tu pelik, macam mana mata kau boleh elok? Maka dia kata ada seorang budak ini sekian. Maka dia panggil budak tu. Budak tu masa tu telah beriman kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, mana kau belajar ilmu ni? Dan dia mula-mula dia rahsiakan. Dia tak nak ceritakan siapa yang ajar ilmu agama yang benar. Akhirnya terpecah juga rahsia siapakah guru dia, iaitu seorang Buhairah yang tadi yang beriman kepada agama Nasrani ataupun agama yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Buhairah itu pun diseksa, dizalimi. Budak ini juga diseksa dan juga dizalimi atas sebab dia mempertahankan akidah dan keimanan yang sebenar. Dan pelbagailah cara dia telah dizalimi, diseksa. Antaranya dicampakkan daripada atas gunung ke bawah, tak mati. Sebab apa? Berlakunya gegaran yang besar. Tentera yang cuba menzalimi dia, yang jatuh, dia terselamat. Yang kedua, peristiwa bila mana dia nak ditenggelamkan dalam tengah-tengah laut. Allah SWT menyelamatkan dia, dengan takdir Allah dia selamat. Biasa kalau kita kena tangkap dengan, ataupun kita ni orang anggap penjenayah lah, kalau kena tangkap dan nak kena bunuh sebagai keseksa, agak-agak kalau kita dapat selamatkan diri, kita nak lari ke patah balik pergi ke raja? Mesti kita lari. Tapi budak ni dia pergi balik kepada raja. Pertama dia kata, aku ni tak akan boleh dibunuh kecuali dengan izin Allah SWT. Maka tu yang dia pergi masukkan tenggelam ke dalam laut. Pun sama juga, dia patah balik kepada raja tu. Maka dia pula ajar raja tu, wahai raja, ada satu cara macam mana kau nak bunuh aku, tapi dengan bersyarat. Daripada peristiwa ni, dengan bersyarat. Datuk raja tu tanya, bagaimana nak bunuh kau? Iaitu, seumpama kau gantungkan aku, salibkan aku dekat sebuah pokok. Lepas itu tentera yang akan Datuk panah aku dengan menyebut Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat menyatakan dengan Bismillah, dan juga ada dengan Allah, kan, kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lepas itu di dalam sama
disyaratkan mesti kalangan masyarakat macam tu melihat keadaan dia dah nak dipanah. Dan masa itulah berbondong-bondonglah kalangan lelaki, kanak-kanak, golongan tua beriman kepada agama yang dianuti oleh budak tadi, si gulam tadi, dan dikisahkan, diriwayatkan mereka ini telah terbunuh dalam lingkungan 20 hingga 30 ribu orang. Dan sebahagian kisah mengenai kisah ini, sebahagiannya Allah SWT nukilkan dalam surah Al-Buruj, dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Dalam peristiwa ini kalau kita melihat, itulah punca bagaimana ketika itu mereka yang beriman kepada kitab Injil yang asli ikut budak tu masa tu, yang membuatkan daripada kerajaan Habsyah masa tu, dan dia menghantarlah tentera untuk membela kaum mereka ataupun seagama mereka. Masa tu kerajaan Habsyah dan juga kerajaan Rom, mereka ni beragama Nasrani. Hanya masa itu kerajaan Habsyah, walaupun mereka ni beragama Nasrani, sedikit sebanyak mereka ni terhasut juga dengan agama yang telah dipesongkan. Kecuali antaranya yang masyhur kisah ini, masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang raja yang bernama Al-Ashram. Ini raja Najasyi yang beriman, yang dapat mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-5 kenabian Nabi, mereka ni ada kalangan umat Islam dalam 80 lebih orang dapat berhijrah ke Habsyah untuk mendapatkan perlindungan daripada Raja Najasyi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada peristiwa itulah membela kalangan saudara mereka se-Islam untuk memerangi kerajaan Sabah daripada Habsyah melalui laut masuk ke kerajaan Sabah untuk memerangi raja dan juga tentera yang zalim telah membunuh saudara mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada peristiwa itulah yang selepas itu siapa yang nama raja yang dapat siapa nama dia, yang kisah tentera bergajah, raja apa nama dia? Raja Abraha. Okey. Raja Abraha sebenarnya dia ni asal Habsyah, bukan Sabah. Dia ni adalah jeneral besar kepada Raja Najasyi ketika itu, dan dialah yang memimpin tentera yang daripada kerajaan Habsyah, iaitu hari ini nama Sudan, Sudan, memerangi kerajaan Sabah, dan akhirnya dia dapat memimpin kerajaan Sabah. Daripada situlah bila dia dapat memimpin kerajaan Sabah, masa itulah dia nak buat satu rumah agama menggantikan kepada Kaabah tersebut. Dan bila mana dia menggantikan Kaabah untuk menarik minat orang Arab datang ke kerajaan Sabah sebagai kiblat yang seterusnya. Daripada situlah peristiwa mengenai ada kalangan orang Quraisy, orang Arab yang diam-diam pergi kerajaan Sabah dan memusnahkan gereja yang telah dibina ataupun pengganti kepada Baitullah di Mekah di kerajaan Sabah. Dan daripada situlah yang membuatkan Raja Abraha ini marah, sehingga kan dia membentuk sebuah tentera yang besar yang bernama tentera bergajah. Maka ada berkaitan tadi peristiwa yang Allah SWT nukilkan dalam surah Al-Buruj. Lepas itu Allah SWT nukilkan dalam surah Al-Fil mengenai tentera bergajah dan yang cuba untuk memusnahkan Kaabah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan pertolongan dengan dihadirkan dengan tentera-tentera burung yang kecil yang membawa batu-batu api yang kecil untuk memusnahkan tentera bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Maka itulah keadaan suasana orang Arab jahiliah, walaupun mereka ni bangsa besar sebenarnya, bangsa Arab, tetapi mereka juga ada segelintir daripada kaum Yahudi. Daripada bangsa Arab juga itu dipecah-pecahkan daripada beberapa kabilah yang banyak. Di Madinah ada beberapa kabilah, antara yang masyhur kabilah Bani
Aus dan juga Khazraj, dan juga kalau di Mekah adanya Quraisy dan pelbagai lagi kabilah-kabilah lain yang ada. Di kerajaan Sabak pula ada bangsa Arab yang asli dan juga ada yang datang daripada kerajaan Habasyah. Mereka yang datang daripada kerajaan Habasyah ni, mereka ni berkulit hitam. Dan begitulah keadaan orang Arab di masa itu. Ada agama Yahudi, ada agama Kristian yang sudah terpesong. Selepas itu ada juga agama Hanif yang mereka telah mencampur adukkan dengan agama penyembahan berhala, dan juga ada segelintir yang datang dari Parsi juga yang beragama Majusi, iaitu menyembah benda-benda contohnya matahari, api dan sebagainya. Itu kisah yang boleh saya sebutkan, suasana agama dan suasana keagamaan yang ada ketika mana berada di dalam negara Arab. Sedikit sahaja lagi, kalau kita lihat dalam kitab, saya tertarik sebenarnya, bila kita buka balik kisah yang mengenai Ashabul Ukhdud tadi, saya tertarik kesimpulan yang boleh saya sampaikanlah. Ada perkara baik, perkara baik yang kita buat baik dengan niat yang baik kerana Allah SWT, kita rahsiakan bagaimana sekalipun perkara itu akan terbuka. Begitu juga dalam perkara yang amat-amat buruk kita lakukan, sebagai contoh menzalimi orang, menganiaya orang, membunuh dan sebagainya, akan juga terbuka atas muka bumi ni, rahsialah macam mana sekalipun. Sebagai contohnya kisah yang tadi, Buhairah tadi, alim ulama tadi yang mengajarkan ilmu agama yang benar kepada budak tadi. Dan budak ini Allah SWT memberikan kelebihan-kelebihan yang banyak, yang sehingga kan Buhairah itu menyatakan memang budak ni orang yang betul-betul hebat. Ketika sehingga kan dia telah mengingatkan akan datang pelbagai jenis ujian yang engkau hadapi, maka kau kena rahsiakan siapa aku. Sebab dia mengajarkan kebaikan tadi, dia suruh rahsiakan. Ada dua asbab. Pertama, suruh rahsiakan kebaikan yang diberikan ilmu kepada budak itu. Yang kedua, dia tak nak menghadapi ujian tadi. Kalau hadapi ujian tu, kalau pecah siapa Buhairah tu, maka dia akan diseksa dan akan dibunuh. Nampak? Buat kebaikan ni, bila terpecahnya benda baik kita buat, dia akan pecah jadi kepada dua. Pertama, mendapat perkara yang baik. Yang kedua, akan dihadiri dengan satu ujian yang berat. Maka budak tadi menunjukkan dia telah diberikan ilmu, Allah SWT kurniakan pelbagai kelebihan kepada dia, maka dia ini seorang budak yang mampu untuk menghadapi ujian dalam keadaan tak rasa takut. Itu ibrah yang perlu kita ambil. Ilmu dia ada, dia ada prinsip, akidah yang hebat di sisi Allah SWT. Maka datanglah pelbagai ujian, dia boleh hadapi dengan tentera yang zalim, raja yang zalim dengan baik. Bahkan akhirnya dia syahid kepada Allah SWT dengan dapat mengislamkan, berimannya kalangan penduduk kerajaan Sabak masa itu dalam lingkungan 20 ke 30 ribu orang. Atas syahid dia ketika itu. Itu seorang budak yang perlu kita mengambil ibrah pengajaran kehebatan yang Allah kurniakan kepada dia. Yang Buhairah tadi, yang ulama tadi pun orang baik, tapi dia kalau boleh tak nak dia punya keilmuan itu diketahui oleh masyarakat, tapi akhirnya diketahui kebaikan yang dia buat, dia mengajarkan ilmu itu. Dalam masa yang sama, dia juga diuji, akhirnya dizalimi dan juga telah dibunuh, maka syahid. Itu dua keadaan atau beberapa siri keadaan yang boleh kita mengambil ibrah pengajaran. Begitu juga perkara buruk, perkara jahat, andai kata ada kita lakukan, perkara itu juga boleh jadi terbuka atas muka bumi ini, kecuali aib yang melibatkan kita dengan Tuhan. Allah SWT akan simpan. Tetapi ini kalau keburukan, kejahatan yang kita lakukan, menganiaya manusia, mencuri, membunuh, memakan harta anak yatim, menzalimi orang, memfitnah orang dan sebagainya, perkara itu cepat ataupun lambat
perkara itu akan terbuka di mana satu perkara yang hak dan juga di mana satu perkara yang batil. Sama juga kebaikan. Baik macam mana kita buat ataupun kita rahsiakan perkara baik itu, perkara itu akan terbuka juga. Wallahu a'lam. Daripada situ, ringkasnya perkembangan sejarah Arab dari mula hingga akhirnya, iaitu dalam pangkuan agama Hanif yang lapang dan muda, agama yang diutuskan bapa para nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bangsa Arab ini sudah pernah dilimpahi akidah tauhid ketika mana zaman Nabi Ismail alaihissalam selepas itu. Akan tetapi bila mana, saya ulang sedikit saja, zaman berzaman sehingga kan Nabi Ismail wafat, lepas itu dia melahirkan umat dia yang beriman, dan kalangan alim ulama pun semakin jauh. Mereka ni akhirnya setelah wafat, dan kerajaan masa itu telah dipimpin oleh mereka pembesar-pembesar yang jahil. Walaupun mereka ini adalah antara orang-orang yang baik dalam memimpin sebuah kerajaan ketika itu, tapi di sudut agama mereka ini amat-amat jahil. Dan ada juga dalam kitab ini ada seorang pengkaji, pemikir daripada barat yang bernama Gibbs. Kalau kita lihat dalam muka surat 50-51, beliau ini cuba mengkaji isi kandungan Al-Quran dan cuba mengkaji agama Islam. Antara mudahnya ia menyatakan agama yang tercipta ini, agama Islam ini adalah dicipta oleh Muhammad itu sendiri. Penulisannya dalam kitab Al-Quran itu sendiri, pemikirannya sebagainya, budaya dan upacara agama, semuanya telah digabungkan, dicampurkan agama terdahulu, agama nenek moyang, agama Nasrani, agama Yahudi, dicampurkan budaya adat resam yang ada kepada orang Arab, maka dihimpunkan dalam satu naskah yang hari ini dinamakan Al-Quran, dan ditulis, dinukilkan sendiri oleh Muhammad. Itu pandangan seorang ahli akademik yang kononnya ia adil dengan disiplin ilmu, tetapi sebenarnya ia telah melakukan penganiayaan kepada disiplin ilmu. Siapa nama dia? Gibbs. Maka banyak penulisan-penulisan dia yang cuba mempertikaikan agama ini. Bahkan dia juga telah menyalin semula sebahagian daripada teks Syah Waliullah Dahlawi dari kitabnya Hujjatullah Al-Balighah, iaitu dia mencokil balik ada kitab-kitab sarjana-sarjana agama yang benar, dia buat satu kitab yang lain. Lepas tu dia cuba memutarbelitkan dan juga ada memansuhkan beberapa isi kandungan kitab itu, dan dia menukilkan kesimpulan dia sendiri. Ini juga perangai seperti mana orang Yahudi, mereka orang Nasrani yang telah memutarbelit dan juga menghazafkan atau membuang mana-mana intipati yang membenarkan agama Islam dan nabi-nabi yang Allah SWT utuskan. Antara dalam kitab Injil, mereka telah memutabelitkan. Kitab Taurah pun juga mereka telah memutabelitkan. Antaranya, dia menyatakan ada satu teks asal yang digugurkan, muka surat 52, dan dipesongkan itu seperti berikut: sesungguhnya Nabi SAW dibangkitkan dengan kebangkitan yang mengandungi tujuan satu kebangkitan yang lain. Yang pertamanya hanyalah kepada Bani Ismail, bangsa Arab. Ini dia putar. Kebangkitan ini untuk memastikan supaya syariatnya berteraskan syiar-syiar dan cara-cara ibadah Bani Ismail itu. Juga cara-cara yang boleh difaedahkan yang sedia ada pada mereka. Dengan itu syarak merupakan islah, yakni pembaikan kepada apa yang sedia ada pada bangsa Arab. Syarak tidak memberati mereka dengan apa yang mereka tidak tahu asal usulnya. Tapi sebenarnya sementara teks asal dari kitab Hujjatullah Al-Balighah
memberi ibarat seperti berikut, dan ketahuilah sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dengan agama Hanifiyah Ismailiyah, agama Hanif ataupun agama yang lurus, agama bapa segala nabi. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam Ismailiyah, iaitu mengikut agama Ibrahim dan Ismail, untuk membetulkan yang pincangnya, untuk menghapuskan pemesongannya, untuk menyinarkan nurnya. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, millata abikum Ibrahim. Ada juga ayat yang lain, millata abikum Hanifa. Dalam kitab ini menyatakan millata abikum Ibrahim, agama kepada, ataupun qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dalam surah Ali Imran. Nak menyatakan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah sila agama ketauhidan dan akidah tersebut datang juga daripada agama millata abikum Ibrahim, Ibrahimiyah Islam, Ismailiyah, Hanifiyah Ismailiyah, iaitu mengikut agama Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Bila begitu kedudukannya, semestinya prinsip agama itu terselamat, dan sunnahnya, syariatnya telah ditetapkan dengan itu. Bila mana Nabi dibangkitkan kepada satu kaum yang masih ada sunnah rasyidah, iaitu syariat yang betul pada kaum itu, maka tidak ada makna untuk mengubah dan menukarnya, malah wajib dikekal dan dikukuhkannya, kerana sunnah itu sesuai dengan jiwa mereka dan lebih kuat untuk dihujahkan kepada mereka. Maka kalau kita faham daripada ayat ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidah, keimanan sama, ataupun secara mudah rukun iman tu, agama Hanif, lepas tu pergi turun kepada nabi-nabi yang lain, lepas tu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, agama Nabi Daud alaihissalam, kitab Zabur, Taurah dan juga kitab Injil, salah sila sehingga kepada Al-Quran itu sendiri. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, dia sudah akidah sama, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman serta tidak membanding-bandingkan mana-mana Nabi ataupun Rasul. Lepas itu beriman pada malaikat, beriman pada hari kiamat dan sebagainya, sama. Hanya dari sudut pensyariatan sahaja ada teknikal dia berbeza. Contoh solat semua sama. Umat terdahulu pun wajib kena solat, hanya teknikal antara sebagai contohnya waktu ataupun masa ia berbeza. Berapa rakaat, berapa waktu berbeza. Sebagai contohnya, awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi, antaranya sejarah pensyariatan ketika itu solatnya mengikut agama Hanif, 2 rakaat pagi waktu subuh dan 2 rakaat petang waktu asar. Sehingga berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, selepas kewafatan Khadijah, kematian Abu Talib bin Abdul Muttalib, dan selepas berlakunya peristiwa Nabi dihalau ketika mana menyampaikan dakwah pada Bani Thaqif di kota Taif. Bila selepas tu Nabi selamat masuk di dalam kota Mekah, maka pada malam itulah berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. Masa itulah peristiwa berlakunya pensyariatan solat 5 waktu sehari semalam, yang sebelum itu sebenarnya disyariatkan 50 waktu. Lepas tu dia minta kurang sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam, yang melibatkan ada 17 rakaat dalam satu hari tersebut. Itu di antara sebagai contoh. Pun juga puasa, pernah saya uraikan juga, umat Islam zaman Rasulullah SAW sehingga kiamat wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Dan nak memastikan bulan Ramadan ni masuk bila, mesti melihat anak bulan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, daripada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ada selepas tu ayat tengah-tengah tu kaedah bagaimana masuknya awal Ramadan, antaranya melihat anak bulan. Dan juga sama juga nak diperlihatkan habisnya Ramadan, pada penghujungnya mesti tengok anak bulan juga. Itu yang tepat. Habis kecoh baru-baru ni kan,
Syawal terkejut, raya terkejut, tapi Ramadan tinggal ke kita pun terkejut. Maka habis institusi agama kita kena maki, kena fitnah, kena pakai sebelah. Benda ini tak kisahlah dia ulama hebat macam mana sekalipun, ni sebagai penutup. Dia ulama hebat macam mana sekalipun, dia ustaz famous macam mana sekalipun, dia tidak boleh mengeluarkan fatwa ijtihad kepada masyarakat umum. Sebab apa? Dia bukan jabatan yang berautoriti. Kalau dia sendiri dia menyatakan, Arab Saudi dah lama bagi tahu, Indonesia dah lama bagi tahu, Brunei wallahu alam. Sehingga saya Singapura, umat Islam kat sana dia raya hari Selasa, bukan hari Isnin. Sebab apa? Dia tak nampak anak bulan. Kita masa tu antaranya pertama dalam kaedah ilmu tarikh lah, hisab, ilmu hisab, perkiraan dia. Tapi dalam masa sama, bila mana diserahkan segalanya untuk memastikan esok puasa hari ke-30 ataupun esok 1 Syawal, mesti diserahkan kepada majlis raja-raja. Sebab dulu tahun 80-an pernah berlaku isu, sebagai contohnya berlaku di Selangor dengan di Perak ataupun negeri lain. Di Perak contohnya hari Isnin tu dah raya, macam baru-baru ni lah. Hari Isnin dia raya Perak. Dia punya majlis kesultanan dia tu hari Isnin dia raya. Di Selangor, negeri sepadan dia, hari Selasa raya. Itu berlaku. Maka diperbincangkan balik semua majlis-majlis raja-raja, masa diserahkan satu institusi. Dialah satu-satunya ulul amri yang boleh mengeluarkan kenyataan, ijtihad dan sebagainya esok raya ataupun puasa. Dan nak memastikan yang lebih tepat untuk esok raya ataupun tidak dengan melihat anak bulan. Maka kita di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak campur sekali, ada 29 tempat ataupun 29 menara yang boleh diperlihatkan anak bulan. Nak tengok anak bulan sebelum maghrib, dia ada tempoh waktu dia. So daripada 29 tempat tu difahamkan ada 2 tempat dapat melihat anak bulan. Pertama di wilayah Labuan, yang kedua di Pulau Langkawi. Ahli parlimen dia Tun Dr. Mahdi, kan? 2 tempat. Maka diperbincangkan, dan yang nampak dan diperlihat, yang siapa tengok tu mereka yang pakar dalam ilmu falak. Bukan ustaz famous ke ulama yang hebat, tak ada. Mereka jabatannya berautoriti, serahkan kepada mereka. Kenapa lambat bagi tahu? Tu nak tepat. So bila dah nampak 2 tempat ataupun 1 tempat sekalipun, maka sebab itu pada malam itu, elok malam tu saya dah hari terakhir tarawih jemputan. Sebelum maghrib tu saya dah call Tok Imam kat situ, kat Masjid Sungai Udang. Dia cikgu, saya panggil dia cikgu. Mungkin malam ni saya lambat datang, standby je. Sebab apa? Pukul 8:05 nanti waktu berita tu dia akan maklum esok raya ataupun tidak. Ya ustaz? Ya. Tunggu je. Tunggu saja. Kalau esok puasa, malam ni saya datang jadi imam tarawih. Kalau tak ada, saya tak datang. Saya tunggulah pukul 8:05. Betul. Esok raya. Tu yang terkejut tu, santan tak dapat boli, daging ayam habis. Kan? Sebab apa? Raya terkejut, kita terlupa Ramadan pun terkejut, tinggalkan kita. Maka kesimpulannya, serahkan kepada jabatan yang berautoriti. Mereka yang pakar, itu memang bidang dia. Sebab itu dalam ayat Al-Quran tadi, Syahrul Ramadan alladhi, ada tengah-tengah ayat itu, kaedah bagaimana nak tahu masuknya bulan Ramadan, disaksikan, diperlihatkan anak bulan. Maka di situ boleh dihuraikan dalam ilmu institusi pembangunan Islam, dalam ilmu falak. Bukan kita, bukan saya kata esok raya. Bukan. Hari Selasa raya, siapa yang kata hari Senin tu Wahabi, tu contoh kan. Tak boleh. Serahkan kepada jabatan yang berautoriti mengeluarkan keputusan esok raya ataupun tidak. Seingat saya, sepaham saya, Brunei Singapura memang raya hari Selasa. Thailand orang Islam raya hari Selasa. Seingat saya yang selatan Thai tu, kalangan orang Islam, wilayah Islam sana, seingat saya Selasa. Indonesia raya
hari Senin. Kita raya hari Senin. Sebab apa? Betul-betul kita dapat tengok anak bulan. Tapi andai kata majlis raja-raja menyatakan memang nampak anak bulan. Daripada 29 tu nampak satu tempat nampak anak bulan. Tiba dia keluarkan kenyataan, esok puasa juga, macam mana? Kena aku juga. Sebab mereka, saya ulang balik, jabatan yang berautoriti. Kena faham. Mereka yang lebih memahami dari segi kaedah ilmu falak tadi, mereka tahu bagaimana untuk menilai dan sebagainya. Dan mereka yang boleh mengeluarkan keputusan. Kat situ wa ulul amri tadi tu, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Dalam bab agama. Sebab itu ada terbinanya institusi-institusi agama. Kalau tak ada semua institusi agama semua ni, tu yang cacah merbah gitu. Berbagai jenis fahaman dan hari ni bergaduh macam-macam kan. Kat Facebook kan. Isu pasal roh lah, datu isu pasal salafiyah, wahabiyah, yang huluk datu isu burung jerai dan sebagainya. Macam-macam isu. Wallahu alam. Insya-Allah itu saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada kelemahan saya sendiri. Insya-Allah pada minggu akan datang kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu pada muka surat 55, keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibu susuannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.